Okey, untuk subtopik yang kedua dalam sistem apa? Sistem apa tadi kita belajar? Sistem pembiakan manusia kan? Okey. Ini adalah subtopik yang kedua. Tadi kita dah kenal organ dan bahagian-bahagian dekat organ pembiakan tu. Organ pembiakan lelaki ada apa? Ada apa bahagian dia? Siapa ingat? Siapa ingat? Organ pembiakan lelaki ada dua part, dua bahagian. Apa bahagian dia? Testis. Yakar. Yakar. Okey, organ pembiakan perempuan pula? Ada berapa? Empat. Dia Uterus, ovari, yes. parat. Paras. Okey, bagus. Ingat. Okey, sekarang saya nak tanya, siapa yang dah buka buku teks tahun 6? Buka buku teks sains masa cuti? Dah tengok. Ramai lah. Okey, ramai. Bagus. Dah buka tu bagus. Okey, awak tengoklah dulu tajuk awal. Okey, kalau tajuk awal minggu depan ni kita tak belajar lah sebab arahan daripada KPM kita ada minggu apa? Ada apa minggu depan siapa tahu? Okey, minggu depan ni dia lebih kepada aktiviti yang melibatkan program anak baik lagi cerdik tu lah. Mungkin kita akan ada aktiviti-aktiviti yang tidak melibatkan PDPC. Mungkin ada aktiviti mana buat poster, mungkin ada macam-macam gilah. Okey, untuk yang minggu hadapan sahaja. Lepas tu baru kita akan belajar. Okey, cuma kita punya kekangan untuk tahun 2024 ni kita mula-mula je sekolah, mula sehari, besok pagi tu esok tu kita dah puasa dah. Okey, kita dah puasa. Tapi itu bukanlah satu halangan untuk kita terus belajar. Siapa yang dah buka buku teks sains tahun 6, awak akan jumpa poster ni. Poster pula gambar rajah ni kat dalam tajuk pembiakan manusia tu. Okey, yang ni memang saya ambil pun. Lepas tu saya edit-edit lah sikit. Okey, yang pertama. Okay, ni ada poster macam ni. Macam mana proses pembiakan manusia itu berlaku. Okey, kejap azan. Okey, dah selesai. Okey, kita tengok proses persejawaan. Ini adalah langkah, soalan yang membentuk langkah ataupun macam ni kita nak cakap soalan bentuk apa ni? Susunan. Okey, susunan ada sequence 3 per
Okey, jadi yang pertama. Okey. Yang ini yang pertama, zakat lelaki menyalurkan sperma ke dalam faras perempuan. Okey, itu yang pertama. Ni yang berudu ni adalah sperma lah. Okey. Lepas tu sperma ni dia akan bergerak. Bergerak dia akan pergi kepada ovum. Ovum ni dekat mana? Dekat tiub fallopian. Okey, dekat tiub fallopian. Okey, jadi sperma ni berenang ke arah ovum. Saya nak ingatkan ovum. O-V-U-M. Okay. Kalau awak salah eja O-V-O-M pun saya boleh terima lagi. Ada yang tulis oven. Okay. O-V-U-N. Oven. Oven. Oven pun ada. A-N. Oven. Asal boleh lah. Dia bantai je. Okay. Sperma berenang ke arah ovum dengan menggunakan ekornya. Ni ekor lah, dia macam berudu. Dia bergerak kan. Okay, dia bergerak. Lepas tu hanya satu sperma. Sperma ni ada banyak. Okay, berjuta-juta. Berjuta-juta, cuma satu sahaja yang boleh bergabung dengan ovum. Okay, hanya satu saja daripada berjuta tu. Ni gambar ni tak bagus. Sebenarnya kalau awak Google, awak pergi tengok. Dia sperma tu dia keliling ni. Okay. Keliling ovum ni. Dia cuba nak masuk untuk bercantum. Siapa yang masuk ke keluar ni? Okay. Dia cuba nak bercantum dengan ovum. Lepas tu dah satu tu berjaya. Itulah yang kita panggil persenyawaan. Persenyawaan. Dan berlaku di tiub fallopian. Okay. Dia berlaku di tiub fallopian. Okey, kita bergerak kepada langkah yang ketiga. Langkah ketiga, okey, bagaimana zigot membahagi dan membentuk embrio. Ovum yang telah disenyawakan dengan sperma dikenali sebagai zigot. Okay. Zigot ini akan membahagi dan membentuk banyak sel yang dikenali sebagai embrio. So, awak ingat balik daripada langkah yang pertama. Salurkan sperma. Campur ovum itu sama dengan proses persenyawaan. Dekat mana berlaku? Dekat tiub fallopian. Okey. Sperma dan ovum campur, okey, dia akan jadi zigot. Okey. Okey, tadi ingat sperma campur ovum jadi zigot. Zigot ni dia akan membahagi, okey, zigot tu dia akan berubah kepada embrio. Okey. Ni dia banyak perkataan-perkataan yang memang kita tak biasa dengar. Okey, embrio ni tadi dia akan terus berkembang dekat uterus. Uterus tu tadi kita, apa nama lain untuk uterus? Apa nama lain untuk uterus? Rahim. Ya, rahim. Okay. Embrio ni dia akan berkembang dalam uterus seorang ibu dan membentuk fetus. Okay. Apa tadi? Sperma campur ovum jadi zigot. Zigot jadi embrio. Embrio kepada fetus. Okay. Itu dia punya sekuen. Ingat, betul. Okay. Fetus ni kekal di dalam uterus untuk jangka masa lebih kurang 9 bulan. Sehingga fetus itu cukup lengkap dengan organ-organnya. Ni, fetus ni tadi dia akan jadi baby lah sebenarnya. Okay. Dia akan duduk dalam rahim ni selama 9 bulan sebelum dia akan keluar sebagai bayi. Okay. Dia akan keluar sebagai bayi. Masa ni lah mak awak tu teruk. Okay. Teruk. Dia banyak lah kena alahan lah. Tak boleh. Ada benda-benda lah. Teringin nak makan itu, teringin nak makan ini. Sangat seksa sangat sukar, sangat susah sebenarnya untuk awak lihat seorang ibu tu mengandungkan anaknya. Sangat susah. Bukan senang-senang pengorbanan dia tu, bukan kecil-kecil takkan terbalas lah untuk apa? Biasa dia kandungkan awak tu pun tidak terbalas lah sampailah kita tutup mata nanti. Okay. Jadi dengarlah cakap mak bapak awak tu.
Okay. Jadi awak tengok nasa ni teruk mak awak lah, teruk bapa okey je lah kot. Okay. Tapi dia ada juga kadang-kadang alahan tu pergi dekat bapa. Tak pergi kat mak. Mungkin lah. Tapi saya tak tahu lah benda tu secara saintifiknya betul ke tak. Okay. Saya baca dia kata tak. Tapi ada je yang kena. Okay. Jadi fetus ni kita boleh panggil juga sebagai baby dalam kandungan. Okay. Sebab dia belum keluar lagi. Okay. Ni keadaan baby lah dalam kandungan. Dia mula-mula kecil lah. Tak adalah besar gedebuk macam tu. Okay. Embrio tu dia akan membesar sampailah dia jadi fetus. Fetus ni dia akan kekal kat sini sampailah cukup sifat dia. Okay. Cukup sifat dia. Cukup tangan dia, organ-organ lain. Okay. Dia dekat sini macam mana dia nak makan. Itulah mungkin dia ada hubungan dengan tali pusat tu. Okay. Alright. Okay. Ni tali pusat ni. Alright. Lepas tu dah keluar sebagai baby. Lepas tu macam tu lah. Dah keluar sebagai baby. Jadilah makin lama makin besar, makin lama makin besar. Sampailah jadi macam apa yang ada sekarang ini. Okay, kita tengok. Jessie, awak nampak sangat gembira hari ini, kata Lin. Ya betul. Awak ingat kakak saya yang berkahwin tahun lepas, dia sedang hamil, kata Jessie. Sudahkah dia merasa bayi menendang? Tanya Lin. Oh tidak, kehamilannya baru sebulan dan doktor berkata embrio hanya bersaiz sebesar kacang pi, terang Jessie. Ya, ia akan membesar kepada saiz kacang ginjal sekitar bulan kedua. Selepas itu, embrio menjadi fetus, Jessie menambah. Embrio tidak nampak seperti manusia, tetapi apabila fetus berkembang, ia kelihatan lebih seperti manusia. Kehamilan adalah proses yang rumit. Tidak begitu, Jessie? Tanya Lin. Betul, kata Jessie. Semuanya bermula dengan persenyawaan di dalam tiub falopio. Kemudian, zigot membahagi untuk membentuk embrio yang menempel pada lapisan uterus, Lin menerangkan. Saya tidak sabar untuk menjadi seorang makcik, Jessie berkata dengan teruja. Sekarang awak membuatkan saya tertawa. Okay. Tu cerita pasal persenyawaan. Ada lagi sebenarnya belum habis. Okey, kepentingan pembiakan kepada manusia. Okey, siapa yang boleh senaraikan dekat ruangan chat tu sebelum kita sambung dekat dalam slide saya ni. Apa kepentingan dia? Boleh tulis dekat ruangan chat. Kita dah belajar dulu. Masa tahun 4, tahun 5 kita dah belajar. Survival of species. Kemandirian spesies. Apa benda kemandirian spesies tu? Jadi awak cerita balik dekat ruangan chat. Apa kepentingan pembiakan manusia ni? Kalau manusia tak membiak, jadi apa sebenarnya? Amna tulis cerita je. Mengekalkan kemandirian spesies manusia. Yelah, memanglah nak kekalkan kemandirian spesies. Tapi apa kepentingan kemandirian spesies itu? Apa kepentingan kemandirian spesies tu? Apa? Untuk tak nak buat manusia pupus. Okey, yang pertama supaya manusia tidak pupus. Okey, betul. Lagi? Apa lagi? Supaya manusia tidak pupus. Lagi apa? Apa kepentingannya? Kalau macam kita. Siapa? Okey, Arina apa? Untuk meneruskan zuriat. Ya, meneruskan zuriat, meneruskan keturunan keluarga dia. Mungkin kita kan, macam saya. Saya ada anak saya. Apa tu anak saya kahwin nanti, saya ada cucu saya pula. Tu semua keturunan saya. Okey. Keturunan-keturunan saya lah. Okey, lepas tu katalah macam bapak saya dulu. Okey, sekarang bapak saya pun dah meninggal. Okey, keturunannya saya dan adik-adik saya. Lepas tu mungkin lepas tu nanti adik-adik saya pun macam saya pun dah tak ada. Kami masih ada anak-anak yang meneruskan kesinambungan keturunan kami. Lagi apa?
Dia sebenarnya manusia ni dia ada bangsa-bangsa dia. Contoh macam keturunan lah juga kan bangsa tu. Okay. Dan saya bangsa saya kalau belah bapak saya berketurunan Rawa, bukan Jawa Rawa. Rawa ni dia sekumpulan etnik yang cakapnya macam orang Minang, orang Negeri Sembilan. Okay. Tapi family saya, belah bapak saya, dia kampungnya dekat Perak. Lepas tu kalau belah mak saya pula asal daripada Melaka. Okay. Nenek saya Singapura. Dia tak dah macam saya pula duduk dekat dalam keluarga yang lebih rapat dekat keluarga belah mak saya. Jadi saya tak boleh berkomunikasi menggunakan bahasa Rawa yang bapak saya. Okay, dia adalah cara-cara dia. Cara-cara cakap. Saya masih boleh faham apa kalau pakcik-pakcik saya cakap, saya masih boleh faham. Tapi adik-adik saya tak faham langsung. Diorang tak boleh nak respon balik bila diorang pakcik-pakcik makcik saya berkomunikasi menggunakan bahasa tu. Okay, macam itulah contoh dia. Okay. Tapi sayanglah sebenarnya kemahiran berbahasa tu saya dah hilang. Okay. Saya boleh cakap sikit-sikit lah tapi macam tak betul je dia punya grammar. Okay. Saya seronok je dengar. Itu bagaimana walaupun bapak saya ada anak-anak dia tapi ada part dia yang dah kami tak dapat teruskan. Faham tak maksud saya? Okay. Maknanya walaupun dia ada zuriat dia ada keturunan dia, tapi dia dah hilang dia punya kemahiran ataupun satu ciri khas untuk etnik dia. Macam saya dah hilang kemahiran berbahasa dalam bahasa Rawa tu. Okey. Itu contohlah. Nanti mungkin anak-anak saya pula tiba-tiba nanti dia dah tak boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik pula. Sebab anak saya 2 orang yang sekolah menengah tu kadang-kadang dia cakap dengan adik saya, dia pun dia bersembang digunakan bahasa Inggeris. Okey, anak saya. Okey, yang sekolah menengah tu. Nanti tapi boleh lagi lah berbahasa Melayu. Nanti takut dia pula kalau mungkin dia kahwin, dia pula berkomunikasi guna bahasa Inggeris. Dah kurang pula bahasa Melayu punya pembenaran kata untuk anak dia guna nanti. Macam itulah kisah dia yang berlaku. Jadi ada selain daripada meneruskan zuriat, sebenarnya kepentingan dia juga kepada kita ni sebagai bangsa yang ada dekat Malaysia ni, kita meneruskan kesinambungan bangsa kita. Okay? Tu yang agak penting sebenarnya. Dulu saya pernah pergi Indonesia untuk satu aktiviti lah. Okay? Saya pergi tu dengan Google. Okay, tapi saya duduk dekat hotel tu sebab saya punya slot dia kadang-kadang petang, kadang-kadang malam. Saya pergi bila ada slot saya je lah. Okay, jadi saya ada masa untuk tengok dia punya rencana dekat dalam, bukan rencana lah, dia macam bual bicara kan dekat TV Endon tu. Dia membincangkan bagaimana masyarakat ataupun generasi muda dia dah hilang kemahiran untuk berbahasa Indonesia tu sendiri. Terutama dekat Jakarta, kat bandar-bandar besar dia. Dia tak boleh, semua dah berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah ada kerisauan dekat situ. Kita mungkin masih okey lagi lah. Kebanyakan rakyat Malaysia ni masih boleh berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia dengan baik. Okey, kepentingan pembiakan manusia. Itu satu tadi, mengekalkan kemandirian spesies dan memastikan kita punya keturunan tu tidak pupus. Itu yang pertama. Okey. Saya tak boleh pula ni. Okey, ni kita tengok. Proses pembiakan sangat penting pada manusia sama seperti proses hidup yang lain. Perhatikan situasi di bawah. Encik Ahmad mempunyai 3 orang anak hasil daripada perkahwinannya dengan isteri. Kini bilangan keluarga Encik Ahmad berjumlah 12 orang. Okey, ni Encik Ahmad. Dia ada 3 orang anak. Tak tahulah anak dia lelaki ke perempuan, dia tak tulis pula. Okey, so bila anak-anak dia kahwin, dia akan menghasilkan cucu. Ni kita panggil cucu lah. Tengok kat bawah ni. Lepas cucu apa? Cicit. Okey, kalau cucu dia kahwin pula nanti, dia akan dapat cicit lah Cik Ahmad. Lepas cicit? Cuit. Ya ke?
cuit ke period? Saya pun tak tahu. Ikut, tak tahu. Okay, saya pun tak adalah. Kalau dekat belah family saya, nenek saya ada lagi. Okay, nenek saya Cikgu, period lah cikgu. Nenek saya ada, nenek saya period Period. betul lah saya cakap. Okay, Period. nenek saya ada lagi. Okay, sekarang nenek saya ada, mak saya tak ada. Mak saya dah meninggal, bapak saya pun dah tak ada. Okay, so belah family saya ada nenek saya saja. Jadi kalau anak-anak saya, dia akan query kenapa kami balik kampung pergi rumah Onyang. Okay, pergi rumah Onyang. Kenapa dia tak ada nenek, kenapa dia tak ada atuk. Jadi saya kena terangkanlah kepada yang besar-besar ni dah faham lah. Cuma saya ada anak yang kecil lagi kan. Okay, yang dah jadi 5 ada, yang belum sekolah pun ada, baru 6 tahun tu. Yang tu saya kena terangkan. Kenapa dia tak ada atuk dan nenek. Sebab dia pergi dia punya play school tu, cikgu dia cerita pasal balik kampung jumpa atuk nenek. Dia tak ada. So saya kena terangkan. Kenapa dia tak ada atuk nenek apa semua, bawa pergi kubur, tunjuk. Tapi dia faham masa tu je lah. Setiap kali nak balik kampung, dia akan, bila balik sini, dia akan query balik. Kenapa dia tak ada atuk dan nenek. Terutama kalau musim raya lah. Okay, tu cerita dia. Okay, macam saya ada nenek, lepas tu saya mak bapak tak ada. Okay, so lapisan ni dah tak ada lah. Okay, lapisan ni saya dah tak ada. Saya dekat bawah. Okay, saya dah kahwin, lepas tu saya ada anak-anak saya. Anak saya, dia panggil nenek saya Onyang lah. Lepas tu, mungkin tahun ni, nenek saya tu, kalau nenek saya okey je lagi, sihat. Okay, mungkin dia akan ada period. Okay, sebab cicit dia yang pertama dah kahwin. Dan tengah menanti hari. Oh, tak lama lagi saya pun kena panggil atuk lah Uish, tak boleh lah macam tu. Tapi itulah keadaan dia. Sepupu saya punya anak dah kahwin. Okay, sepupu saya punya anak tu dah kahwin dan tengah menanti hari lah. Tak lama lagi nenek saya tu dah tak tahu nak panggil apa. Saya pun tak tahu. Period panggil tu apa? Onyang. Saya pun tak tahu lah panggil apa. Okay, yang bawah tu period. Tapi period tu nak panggil ke nenek situ apa, saya kena fikir lah nanti apa entah. Okay, itulah punya keadaan saya punya family sekarang. Okay, jadi proses perbaikan penting untuk menambah bilangan individu yang baru dan apakah akan terjadi sekiranya. Jadi tadi kita dah bincang lah. Okay, kita dah bincang kenapa, apa akan jadi. Sekarang ni fungsi utama pembiakan ni adalah untuk menambah bilangan. Okay, sekarang ni siapa tahu berapakah jumlah penduduk Malaysia? Berapakah jumlah penduduk Malaysia? 13 juta. 33 juta. 33 juta. Okey, saya rasa 33, 38 macam itulah kot. Okey, dalam 30 juta ke atas. Okey, kita punya penduduk Malaysia ni kalau dibandingkan dengan Jakarta, kita punya penduduk tu pun dah kurang daripada penduduk yang ada dekat Jakarta tu. Okey, kita sikit je sebenarnya. Walaupun negara kita macam ni, kita punya penduduk 30 berapa juta tu, kita masih tak ramai sebenarnya. Okey, tu keadaan dekat Malaysia. Okey, macam Cyberjaya, SK Cyberjaya yang kita cintai sangat tu konon. Okey, masa mula-mula saya masuk SK Cyberjaya tu 2014. Okey, mula-mula saya masuk pada 2014. Masa tu first year SK Cyber ada 2 sesi. Okay. Saya sebelum ni 10 tahun dekat KL lah. Okay. Masa tu first year SK Cyberjaya tu ada 2 sesi. Masa tu darjah 2 dan darjah 3 saja di sesi petang. Masa tu murid SK CJ baru 1,300. 1,300 orang. Semula-mula saya masuk 2014. Lepas tu dia bertambah lebih kurang 300 orang setiap tahun. Dan sekarang kemungkinan besar pada tahun 2024 ni murid yang ada lebih daripada 2,800 orang. Dan kemungkinan besar menjelang hujung tahun dan bila semua kelas-kelas kita tu dah siap nanti, kita mungkin ada 3,000 lebih murid. Okay? Macam itulah sampai saya sendiri dengan bilangan guru yang dah terlalu ramai pun susah nak ingat dah bila nama-nama cikgu tu.
Okey, itu sebabnya saya pun inilah perkembangan pesat pertumbuhan dekat Cyberjaya tu. Okey, banyak rumah, lepas tu ramai yang dekat situ semua muda-muda dan ada anak-anak yang kepentingan pembiakan manusia. Yang pertama sekali ni situasi di bumi sekiranya manusia tidak membiak. Semua dah tua-tua, awak tengok kat rumah yang belakang ni, rumah yang belakang ni dah ditinggalkan kosong. Yang ni pun dah tua dah, atuk tu. Tunggu je kat tangga. Tak ada siapa dah. Dia tak ada tak ada anak-anak ke, tak ada orang-orang muda ke dekat kampung tu. Inilah keadaan yang berlaku dekat kampung-kampung dekat Malaysia sekarang ni. Okay? Kalau awak pergi dekat mungkin balik kampung saya je, tak payah pergi jauh-jauh lah. Okay? Sebab saya pun jarang lah nak pergi jauh-jauh pun. Okay, balik kampung saya. Kampung saya tu dulu sekolah dia, saya sekolah rendah tu semua satu sesi lah. Sekolah pagi, semua satu sesi sekolah rendah, sekolah menengah. Tak ada masalah. Tapi sekarang ni, lepas tu makin lama, dia dah jadi 2 sesi sebab murid dah ramai. Okay? Sekarang ni bila saya balik, murid satu kelas cuma 30 orang. 32 orang, 28 orang. Sekolah menengah pun dah jadi satu sesi. Dia dah tak ada ni. Maknanya dah ramai orang yang mungkin habis sekolah pergi masuk U, lepas tu kerja tempat lain. Okay? Dia tak ada dah duduk kat kampung saya tu. Dia dah tak ada ni lah, makin lama makin sikit orang yang ada dekat situ. Okay? Okay. Ni kita cerita tadi lah. Okay, hasil pembelajaran memeliharkan fungsi. Tadi kita dah buat pada subtopik yang pertama, menjelaskan proses persenjawaan. Ingat tadi dia ada 5 langkah proses persenjawaan, okay, dan kepentingan pembiakan kepada manusia. Okay, kita dah settle semua topik pembiakan ini. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya bagi link